Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang, kita bersiaran langsung di Berjaya Hotel, Georgetown, Pulau Pinang bagi sesi penjurian STEM Online Challenge Peringkat Kebangsaan 2020 yang dikelolakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, sesi penjurian sedang dijalankan. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang pertandingan STEM online yang dijalankan, mari kita sama-sama meninjau stesen-stesen yang sedang dijalankan. Di stesen yang pertama iaitu pertandingan bercerita STEM. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pertandingan bercerita STEM, bersama saya sekarang Puan Siti Roba. Silakan Puan. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Puan, boleh ceritakan serba sedikit tentang pertandingan bercerita STEM yang sedang dibuat penjurian pada hari ini? Baik, bercerita STEM adalah satu daripada acara yang dipertandingkan untuk peringkat kebangsaan bagi pertandingan STEM atas talian. Okey, bercerita STEM ni untuk mencungkil atas talian. Okey, bercerita STEM ni untuk mencungkil bakat murid seluruh Malaysia daripada tahun 4, 5 dan 6 yang di murid tahap 2 untuk bercerita menggunakan segala kemahiran dengan kandungan sains yang diorang belajar di sekolah rendah lah. Jadi dalam pertandingan ni kita mencungkil bakat murid dari segi keyakinan dia, bakat dia bercerita dan juga kemahiran dia untuk bertutur dengan baik bagi menarik perhatian penonton. Okey, untuk pertandingan bercerita STEM ni, boleh Puan terangkan apakah aspek yang dinilai bagi pertandingan ini? Baik, dalam pertandingan bercerita STEM ni ada 5 aspek yang kita nilai. Pertama, tentang fakta ataupun kandungan yang diceritakan dalam cerita mereka berdasarkan kepada DSKP ataupun dokumen kurikulum sekolah sekarang lah. Kemudian yang kedua ialah tentang persembahan, dia punya body language, kontak mata dan sebagainya. Dan daripada bahasa, yang ketiga, bahasa yang digunakan tu dari segi tata bahasa dia, kesesuaian intonasi, bagaimana biasalah. Kemudian ada aspek untuk kreativiti dari segi props dan juga kostum. Sebab dalam tempoh PKP ni, kemahiran anak tu dengan dibantu oleh parent tu sangat penting lah. Itu ialah antara aspek-aspek yang kita nilai. Okey, terima kasih Puan. Seterusnya kita berpindah ke stesen yang kedua, iaitu persembahan STEM. Untuk itu bersama saya Encik Hafiz bin Ibrahim. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Encik, boleh Encik ceritakan gambaran tentang pertandingan persembahan STEM yang dijalankan? Okey, pada pendapat saya, pandangan gambaran yang pada hari inilah kita dapat yang kita fokuskan persembahan STEM. Daripada persembahan STEM ni kita tengok daripada video yang pelajar hasilkan itu amat memuaskan lah. Ada banyak persembahan yang menarik, yang sangat menarik. Dan kadang-kadang kita tak terfikir pun oleh guru-guru video-video yang dihasilkan oleh pelajar itu sendiri. Jadi Cik, melalui persembahan STEM ni, apakah elemen yang murid perlu wujudkan untuk persembahan ini? Okey, elemen-elemen yang perlu pelajar persembahkan adalah macam mana pelajar itu dia nak menarik minat, dia nak sampaikan fakta dan konsep-konsep sains tu supaya nampak lebih menarik dan dapat mudah untuk difahamkan oleh penonton-penonton apabila melihat. Okey, terima kasih Cik. Seterusnya kita ke stesen yang ketiga, iaitu pertandingan craft sign. Untuk itu bersama saya Encik Abdullah, antara juri bagi craft sign. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Encik, boleh Encik terangkan serba sedikit tentang pertandingan craft sign yang dijalankan?
Yang pertamanya pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, kita minta pelajar tu buat satu projek sains. Dalam projek tu mesti ada elemen sains lah dalam tu. Jadi daripada projek tu, adakah projek tu boleh dikomersialkan? Itu saja. Okey. Jadi sasarannya ialah murid sekolah menengah lah. Okey. Okey. Setakat ni daripada sesi yang telah dijalankan, bagaimana pendapat Encik? Bagaimana hasil yang dijalankan? Apakah produk hasil daripada murid-murid kita ni boleh membanggakan? Okey, daripada jaji yang kita buat 10 kumpulan setakat ni, projek pelajar tu sangat menarik dan sangat kreatif lah. Okey, ialah ni yang wakil terbaik daripada setiap negeri kan. Jadi insya-Allah kita akan pilih yang terbaik lah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Cik Abdullah. Okay, seterusnya kita ke stesen yang ketiga, iaitu pertandingan I Think Science Concept. Untuk itu bersama saya Encik Syahrul. Encik Syahrul. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Okey, untuk pertandingan I Think Science Concept, apakah yang perlu dihasilkan oleh murid? Okey, pertama sekali peta I Think ni, murid-murid perlulah membuat grafik berbentuk peta di mana murid-murid dapat menjelaskan ataupun menyampaikan idea ataupun pemikiran ataupun maklumat-maklumat mereka tu di dalam satu kertas konsep, di mana dia membuat peta tu berdasarkan DSKP Sains Sekolah Rendah lah. Jadi kita ni yang memang Sains Sekolah Rendah. Jadi dalam membuat peta ni dia memerlukan grafik. Jadi kepandaian murid membuat grafik, menyusun warna, menyusun ayat-ayat dan meletakkan grafik-grafik tu di tempat yang sesuai lah untuk menarik minat pelajar-pelajar yang lain. Okey, setakat ini sesi penjurian telah dijalankan. Bagaimana Encik melihat kualiti hasil yang dibuat oleh murid-murid kita? Okey, untuk kualiti yang dihasilkan oleh murid-murid seluruh Malaysia ni hari ini, kita dapati memang terbaik. Dan kita juri pun agak suka juga untuk membuat pilihan kerana yang pemilihan ataupun yang dihantar oleh negeri-negeri memang yang terbaik lah. Jadi kita cuba sedaya upaya sebaik yang mungkin. Okey, terima kasih Encik Syahrul. Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pertandingan Science Online Challenge ini, kita akan terus bersiaran bersama Ustaz Ruzaimi. Dipersilakan Ustaz. Bersama saya Puan Zaliha binti Kamis, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sukan, Curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, selamat datang Puan. Terima kasih. Okey, baik. Sebagai permulaan, boleh tak Puan bagi gambaran keseluruhan sesi penjurian yang sedang dijalankan? Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tahniahlah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang di atas pengelolaan STEM Challenge Kebangsaan 2020 di mana JPN Negeri Pulau Pinang telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan proses penjurian peringkat kebangsaan bagi STEM Challenge online. Okey, bagi pandangan Puan,
mengenai pengelolaan penjurian yang dilaksanakan di Pulau Pinang. Okey. Keseluruhan ya daripada pengamatan saya sepanjang saya berada dalam program ini, saya melihat bahawa perancangan tentang proses penjurian oleh Jabatan Pendidikan Negeri selaku pengelola ini telah dapat dijalankan dengan sangat baik. Ya, di mana persediaan awal telah dibuat dengan teliti kerana ini adalah pertama kali pertandingan ataupun STEM Online Challenge ini dijalankan disebabkan situasi COVID pada tahun ini. Maka pertandingan secara bersemuka kita tidak dapat laksanakan. Namun begitu, di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri, kita telah mengatur langkah yang sangat proaktif ya, dengan menyediakan satu konsep pertandingan secara online bagi memastikan murid-murid kita tidak ketinggalan dalam tempoh kita melalui COVID ini, di mana kita masih dapat melaksanakan pertandingan ini di peringkat negeri, 16 negeri keseluruhannya di bawah inisiatif pengukuhan pendidikan STEM, dan seterusnya kita gabungkan semua ini hasil-hasil kerja murid kita dalam satu penjurian yang kita bawa khas di Pulau Pinang untuk kita memilih yang terbaik dalam kalangan murid-murid kita. So saya ucapkan tahniah lah sekali lagi kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang kerana telah berjaya mengaturkan proses penjurian yang sangat orang kata berstruktur ya, di mana kita telah memastikan bahawa hakim-hakim dilantik ya, dan setiap negeri sebenarnya ada wakil-wakil hakim bagi menjurikan beberapa kategori pertandingan, iaitu ada 8 kategori pertandingan secara online yang telah kita sediakan melalui konsep pertandingan ini. Dan kita kata soalan yang terakhir sekali, apakah hasrat kementerian lah melalui program pertandingan STEM Challenge 2020, hasrat KPN? Sebenarnya jika kita teliti lagi ya tentang pencapaian penglibatan murid-murid kita dalam bidang STEM ini masih lagi belum mencapai sasaran 60-40. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan semua jabatan-jabatan pendidikan negeri masih lagi orang kata melaksanakan tanggungjawab ini bagi memastikan penglibatan murid kita meningkat ya, terutamanya dalam bidang STEM. Kerana kita pasti melalui co-curriculum ya, kita boleh sebenarnya meningkatkan minat murid dalam bidang STEM, kerana aktiviti melalui co-curriculum ini adalah bukan sahaja secara orang kata satu hala ya, aktiviti di bidang co-curriculum terutamanya untuk STEM ini melibatkan sesi interaktif, dan murid-murid kita diberi peluang untuk hands on ya, melalui sendiri orang kata secara lebih dekat dan mengukuhkan sebenarnya pengetahuan murid-murid yang dipelajari dalam bilik darjah. So pada saya untuk menimbulkan dan meningkatkan minat murid dalam bidang STEM, sebenarnya co-curriculum ataupun aktiviti co-curriculum ini sangat penting, terutamanya dalam bidang STEM ini. Baik, okey, terima kasih Puan di atas jawapan yang tadi. Okey, itu saja bersama dengan saya. Kembali bersama saya lintas langsung dari Berjaya Hotel Georgetown Pulau Pinang untuk meninjau sesi penjurian STEM Online Challenge 2020 peringkat kebangsaan.
Bagi stesen seterusnya, pertandingan video digital bersama saya Encik Nur Hizam. Dipersilakan Encik. Terima kasih. Okey, bagi penjurian video digital ni, kami berempat diberi tanggungjawablah untuk menilai dalam 16 peserta mengikut negeri, dan ada beberapa elemen-elemen lah yang diberi tanggungjawab pada pihak kami untuk nilai, untuk mencari siapakah pemenangnya pada petang ni lah. Jadi sekarang ni kita dah sampai separuh jalan dalam penilaian kita tu. Dan tu kita nak tengok calon-calon daripada setiap negeri tu dari segi penampilan, kreativiti dia, kita tengok cara dia shooting, kita tengok cara dia buat editing dan kesinambungan dalam keseluruhan 3 minit hingga 4 minit tu. Kita nak tengok padat ke tak padat pengisian dia. Ada ni dalam klip yang dia sampaikan tu, adakah macam wow factor yang dia boleh bagi kepada kami, untuk kami rasa ini sangat memberi kesan pada tu. Jadi based pada kriteria penilaian tu, kita akan nilai petang ni, insyaAllah kita akan dapat dia punya keputusan lah. Daripada 16 tu, siapakah yang paling kita rasa memberi kesan ataupun terbaik dari segi penghasilan ni lah. Kita tengok, kadang kita tengok nilai dia ada, tapi dari segi efek ataupun cara dia dia merekod filem tu ada kelemahan kat mana-mana. Jadi kita cuba nilai di situlah. Kita tak boleh penalti dia rata je sepanjang itu. Kita cuba bagi dia the best yang mana kita mampu buat lah. InsyaAllah saya sama rakan-rakan yang 3 orang lagi ni akan cuba penuhi dah. Mungkin Encik boleh berikan apakah elemen nilai yang dinilai dalam video yang dihasilkan? Dia ada banyak. Kalau kita tengok ada segi contoh cara dia buat pemiliman tu. Dia buat edah dia gunakan tu kemas ke tidak, ataupun dia mungkin ambil video lain. Kemudian dia masukkan dalam proses, masukkan efek dalam editing dia tu, ada wow tak yang lebih daripada orang lain. Yang kita tengok extraordinary dia punya kaedah teknik dia tu. Jadi daripada situ kita ada kita punya form yang mengawal kita dari segi pemarkahan tu lah. Jadi kita tak boleh penalti sama macam itulah. Macam itu boleh, tak ada masalah. Macam kalau katakan mungkin efek dia tak bagus, tapi elemen nilai dia baik, kita tak boleh penalti dia dekat situ. Kita tetap bagi markah dekat situ. Jadi ada balancing kat situ lah. Cuma nanti finalnya kita akan tengok siapa yang markah terbaik daripada beberapa kategori itu, markahnya akan ke depan. Okey. Terima kasih Encik Nur Hizam. Seterusnya kita akan ke stesen yang ke-6, tandingan infografik sains. Bersama saya Dr. Aswadi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Doktor, boleh Doktor terangkan serba sedikit tentang pertandingan infografik sains yang dijalankan? Baik, terima kasih. Secara umumnya pertandingan infografik ni dia melibatkan penghasilan satu maklumat yang dipaparkan dalam bentuk grafik, dan kita melihat dari situ ketepatan dari segi penyampaian maklumat yang hendak disampaikan, mesej di belakang semua lambang-lambang yang terdapat dalam hasilan produk berkenaan, dan juga kami melihat dari segi kreativiti, persembahan warna, kemudian gambar-gambar yang disepadukan dan juga data, serta terdapat juga platform di mana peserta memberikan maklumat yang lebih lanjut melalui pautan dan juga QR code yang Doktor melihat kualiti produk yang dihasilkan. Untuk hari ini kita ada 16 hasil yang dinilai, dan daripada 16 tu memang kita boleh nampak ekspresi pelajar tentang mesej dan juga maklumat yang disampaikan tu ada yang mencapai tahap outstanding, dan pun begitu ada juga beberapa mesej yang menarik dari segi warna dan sebagainya, tetapi dari segi fakta dan juga mesejnya tu agak mengelirukan. Jadi ada variasi lah dari segi kualiti. Walaupun begitu terdapat potensi-potensi yang sangat hebat hasilan kerja yang dihasilkan. Terima kasih Doktor. Okay, untuk seterusnya kita akan bersama juri
bagi pertandingan face mask shield design. Untuk itu bersama dengan saya Encik Muhammad Khairi Azim, wakil juri bagi face mask shield design. Okey, Encik boleh terangkan sebuah sedikit produk yang perlu dihasilkan oleh peserta pertandingan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara naratifnya, pelajar-pelajar dikendalikan ciptaan inovasi ataupun menghasilkan face shield ataupun face mask. Okay, itu secara itu daripada bahan-bahan terbuang dan terpakai di mana pelajar ini membuat sendiri bahan-bahan yang tersebut. Setakat sekarang sesi penjurian telah pun berlangsung dan mungkin ada beberapa penghasilan yang telah dinilai. Bagaimana Encik melihat kualiti produk yang dihasilkan? Sehingga kini kami baru sahaja menghabis dalam 12 penjurian daripada 16. Sampai ke tahap ini kita tengok pelajar-pelajar ni menghasilkan sesuatu yang sangat berkualiti. Bahan-bahan terbuang ada tadi kita lihat daripada tong minyak masak. Puan. Assalamualaikum. Puan boleh ceritakan serba sedikit tentang poster digital yang perlu dihasilkan oleh murid? Okey, baik. Poster digital ini melibatkan penyertaan daripada murid sekolah rendah, iaitu murid yang berumur daripada 10 hingga ke 12 tahun. Jadi poster digital ini adalah untuk mencungkil kreativiti murid-murid dalam menghasilkan poster tetapi dalam bentuk digital. Okey. Jadi dalam pertandingan ini kita ada 3 tema, iaitu hentikan virus, yang seterusnya perlindungan alam sekitar dan yang ketiga kesedaran teknologi hijau. Okey. Jadi penilaian adalah berdasarkan kreativiti reka bentuk dan juga tema serta idea yang tepat. Okey. Dan daripada penyertaan semua negeri, okey, banyak yang berfokuskan tentang hentikan virus. Jadi penjurian kita agak mencabar jugalah sebab murid-murid sangat kreatif. Okey, pada pandangan Puan sendiri, okey, untuk tahun ini poster digital ini kita jalankan sasarannya ialah murid sekolah rendah. Pandangan Puan, adakah pertandingan ini sesuai kita luaskan penyertaan kepada murid sekolah menengah? Ya, saya sangat setuju jika kita boleh luaskan kepada peringkat sekolah menengah kerana dari sekolah rendah pun kita dah nampak bakat murid-murid sekolah rendah ni sangat tinggi. Okey, jadi amatlah sesuai untuk diteruskan yang lebih tinggilah. Ya. Okey, terima kasih Puan. Itulah serba sedikit sesi penjurian yang dijalankan pada hari ini. Kita akan kembali bersiaran selepas ini jam 5.30 petang bersama juri-juri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.